الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد آيات 216 surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di dalam membaca ayat ini salah satu tempat yang kita kena perhati ialah perkataan wa huwa kurhul lakum. Setengah orang dia baca ha tu tak bunyi. Dia baca wahwa. Macam nak sukun ha wahwa. Jadi yang betulnya wa huwa hu tu nak kena bagi bunyi. Kadang-kadang kita cepat, bila cepat kita tak perasan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, dia nak bunyi wahwa. Yang betul wa huwa hu tu bagi bunyi.
Hak ni masa duk mengaji di Mesir dulu ni ada Tok Syekh dia perhati tang ni. Kita tak perasan. Jadi ha tu kadang-kadang dia bunyi nak jadi macam sukun. Tapi sebenarnya ha itu berbaris dhammah. Jadi nak kena pastikan ia berbunyi wahwa, bukan dia berbunyi wahwa. Wahwa tu nak bunyi nak macam tak, tapi sebenarnya dia nak pergi ke sukun. Wahwa khairul lakum tak mau. Wahwa mau. Jadi beza sikit lah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Tu yang sepatutnya. Bukan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Sebab yang tu lebih dekat kepada sukun huruf ha tu. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan ke atas kamu berperang. Wajib tu ada dua jenis. Satu nama fardu ain, satu nama fardu kifayah. Wajib secara fardu ain iaitu wajib ke atas diri setiap muslim. Wajib fardu kifayah kepada sebahagian, wajib kepada semua, tapi kalau sebahagian buat sudah memadah. Fardu ain contoh dia sembahyang 5 waktu. Fardu kifayah contoh dia sembahyang jemaah ataupun sembahyang mayat. Itu fardu kifayah. Kalau sebahagian buat dah memadah. Seorang buat dah menyedah. Seorang dua orang buat dah memadah dah. Kalau semua tak buat, semua berdosa. Jadi perang itu menjadi fardu ain apabila musuh datang menyerang secara tiba-tiba, dan menjadi fardu kifayah ketika mereka tidak datang secara tiba-tiba. Ayat tentang larangan berperang sebelum hijrah lebih daripada 70 ayat. Tapi setelah berhijrah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berperang. Jadi ayat ni cerita tentang di Madinah. Berperang itu melawan siapa? Al-kuffar al-harbiyyin, orang-orang kafir yang memerangi orang Islam. Orang kafir yang tidak memerangi orang Islam disebut sebagai kafir zimmi ataupun kafir muahad, istilah-istilah yang dibahaskan oleh ulama. Yang tu kita tak perangi mereka. Kafir zimmi ni duduk dalam negara Islam, dia banyak cukai kepada kerajaan Islam yang melaksanakan hukum Islam dan sebagainya. Kafir muahad, satu lagi, mereka tak mengancam orang Islam. Cuma kemarin orang duk tanya masalah orang kafir, mungkin dia bekerja dengan kita atau dia main rumah kita. Apa hukum kita bagi jamu dia makan tengah hari bulan puasa? Kita masak nasi bagi kat dia, atau kita beli roti bagi kat dia, atau kita hidangkan minuman bagi kat dia. Kita puasa, dia tak puasa. Pasal apa dia tak puasa? Dia bukan Islam. Hukum memberi makan dan minum kepada kafir zimmi di sisi jumhur ulama, kebanyakan ulama, kalau siang hari bulan Ramadan tak boleh juga. Bersalahan dengan mazhab Hanafi. Kenapa tak boleh? Kerana mereka juga dituntut untuk melakukan furuk-furuk syariah macam kita. Cuma mereka tak mengucap. Kalau mereka mengucap, mereka kena buat macam kita. Itu alasan jumhur ulama dibahaskan dalam kitab usul fiqh. Baik, ayat ni kata kenapa orang kafir? Semua kafir kan? Tak. Kafir harbiyin, kafir yang memerangi orang Islam. Difardukan berperang dengan mereka. Seperti Israel yang memerangi orang Yahudi, orang Israel yang memerangi umat Islam di Palestin.
yang menceroboh dan menjajah negara Islam di Palestin. Golongan Yahudi ini golongan yang jahat. Hak baik seorang dua masuk Islam, hak jahat banyak. Allah sebut dalam Quran, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha kepada engkau oleh orang Yahudi maupun Nasrani, Yahudi maupun Kristian, sehingga kamu mengikut jejak langkah mereka, sehingga kamu mengikut agama mereka. Dan di akhir zaman sebahagian manusia mengikut mereka. Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhran dhahbin lattaba'tumuhum lattaba'uh atau kama qala. Kamu akan mengikut orang Yahudi dengan Nasrani sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk di dalam lubang biawak pasir sekalipun, nescaya kamu akan masuk mengikut mereka. Perumpamaan Nabi SAW buat, akan ada manusia di akhir zaman yang ikut Yahudi dengan Nasrani, ikut Yahudi dengan Kristian. Sebahagian ikut di sudut pakaian, sebahagian ikut di sudut kefahaman ideologi tertentu, sekular ke, liberal ke, yang memisahkan agama dengan kehidupan, yang tak mau ikut agama dalam bab-bab tertentu. Ada yang ikut di sudut pakaian, ada yang di sudut fikrah, pemikiran, macam-macam. Kamu akan mengikut orang Yahudi dengan Nasrani sedikit demi sedikit, sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk dalam lubang biawak pasir pun kamu masuk juga ikut mereka. Perumpamaan Nabi SAW buat sedemikian. Dan mereka tidak akan berhenti memperjuangkan aliran salah mereka, melainkan apabila orang Islam mengikut mereka. Allah sebut dalam Quran, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha kepada kamu Yahudi dengan Nasrani, melainkan apabila kamu ikut agama mereka. Dan jihad ini zaman dulu pakai senjata, pakai tombak, pakai pedang, pakai panah. Zamanlah ada senjata, dan ada ulama memperluaskan tafsiran jihad itu bukan sahaja kepada senjata, tetapi kepada bentuk perjuangan yang lain seperti dengan tulisan. Menulis tulisan-tulisan, memperbetulkan keadaan dan kefahaman masyarakat. Sama ada di sudut akidah kah, ibadah kah, politik kah, apa sahaja fahaman dan aliran yang salah yang disebarkan berluasa dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Instagram, kita tengok, maka kita perbetulkan. Itu juga jihad. Nama dia jihad dengan pen dan jihad dengan lidah. Diperkembangkan, diperluaskan tafsiran jihad daripada satu maksud, iaitu berperang dengan senjata dalam medan perang kepada orang kafir, kepada menegakkan Islam di dalam pelbagai suasana dan keadaan. Kalau dia menegakkan Islam dalam masyarakat, nama dia jihad ijtimai, jihad kemasyarakatan. Kalau dia menegakkan Islam di dalam pendidikan, nama jihad tarbawi, jihad pendidikan. Kalau dia memperjuangkan Islam di dalam muamalat, dalam ekonomi, nama dia jihad iqtisadi. Kalau dia menegakkan Islam dalam politik, nama dia jihad siasi, jihad politik.
Jadi jihad ini dikembangkan. Siapa yang berusaha menegakkan kalimah Allah, agama Allah dalam kehidupan, dia orang berjihad. Jihad tarbawi, jihad pendidikan, apabila dia mengajak manusia agar dididik, ditarbiah mengikut pendidikan yang Allah redha dan Rasul redha. Kalau dia ajak manusia kepada ekonomi yang Allah redha, jangan terlibat dengan riba. Cari ekonomi, sumber ekonomi dalam bentuk yang menjauhkan perkara yang Allah murka. Nama dia jihadun iqtisadiyun, jihad ekonomi. Kalau dia ajak masyarakat, mari kita kembali kepada Islam. Dia ajak jiran dia bergaul cara Islam. Dia ajak masyarakat dia gotong royong buat benda baik. Gotong royong cuci masjid. Gotong royong untuk bantu orang buat kenduri dengan cara yang baik. Gotong royong untuk sama-sama buat benda baik. Ajak ziarah orang mati, ajak ziarah orang sakit, buat benda baik dalam masyarakat. Ada orang susah dalam masyarakat, kita hantar beras, kita hantar lauk ke dia, bantu dia. Ada orang sakit, kita turun cari ubat bagi ke dia. Kita mengamalkan muamalah Islam dalam masyarakat kita. Yang tu nama dia jihadun ijtima'iyun, jihad kemasyarakatan. Perjuangan di dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Jadi dikembangkan, man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang agar kalimah Allah duduk tempat tertinggi, agama Allah duduk tempat paling tinggi, tinggi dan dihayati oleh masyarakat, dia berada pada jalan Allah. Jadi jihad asalnya perang lawan musuh kafir harbi. Tetapi diperkembangkan oleh sebagian ulama, jihad mana berjuang? Berjuang apa? Untuk menegakkan ajaran Allah di dalam pelbagai bidang. Jadi orang-orang yang ada ilmu, kadang-kadang dia tengok kesilapan-kesilapan di dalam penulisan-penulisan, dalam penyebaran-penyebaran, kadang-kadang memerlukan kepada dia berjihad dengan lidahnya, berjihad dengan jari dia, dengan pen dia, menulis dan memperbetulkan kefahaman yang menyeleweng dan salah yang dibawa oleh sebahagian masyarakat. Dulu tok guru kita mengajar dalam pondok, masa tu tak ada alat-alat komunikasi macam lah. Hak reti nak murid mengaji dalam tu, lah macam-macam ada. Hak orang mereka boleh mengaji di Malaysia. Orang Malaysia boleh tahu apa berlaku di Mesir dengan Facebook apa semua. Jadi sumber jihad lah boleh dalam bentuk komunikasi, alat komunikasi yang kita menyebarkan dan menegakkan dan berjuang menegakkan agama Allah dalam suasana yang berlaku zaman sekarang. Baik, cerita ayat ni cerita perang zaman dulu. Dan perang ni orang tak suka. Pasal apa orang tak suka? Kadang-kadang tumpah darah, kadang-kadang sakit kena tetak, kadang-kadang mati kena bunuh. Jadi orang tak mau. Allah fardukan juga perang walaupun orang tak suka. Kerana ada benda yang manusia tak suka tapi Allah suka. Ada benda yang manusia suka tapi Allah tak suka. Jadi ayat ni memberikan satu prinsip yang perlu ada kepada diri kita, iaitu kadang-kadang zahir kita nampak suka, sebenarnya benda tu tak elok kat kita. Kadang-kadang zahirnya kita nampak tak elok, sebenarnya benda tu elok bagi kita. Maka kita tak tahu yang sebenarnya, Allah yang Maha mengetahui. Atas dasar itu, kita dituntut supaya berbincang dengan orang dan bermesyuarat dan beristikharah, minta Allah pilih yang terbaik dalam perkara-perkara tertentu yang kita nak buat. Kita nak menega, kita nak buat rumah, kita nak cari menantu, kita nak cari suami, nak cari isteri. Maka ketika itu dituntut kita lakukan istisyarah,
berbincang dengan orang, minta pandangan, dan kita dituntut istikharah, minta Allah pilih yang terbaik. Sembahyang sunat istikharah, lepas pada tu ada doa yang berbunyi Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Ya Allah, saya sesungguhnya saya meminta yang terbaik menurut ilmu Engkau, dan saya minta kemampuan dengan kemampuan yang Engkau berikan. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya Engkau maha berkuasa, aku tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam, Engkau maha mengetahui, saya tidak mengetahui. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, sesungguhnya jika mengetahui bahwasanya Engkau maha mengetahui sekiranya urusan ini, buhlah urusan kita nak buat tu. Urusan ni urusan perniagaan yang sekian yang saya nak berniaga. Urusan ni urusan kerja sekian yang saya minta. Urusan ni urusan perkahwinan seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Urusan macam-macam urusan kita sebut. Kemudian sambungan dia, khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Jika urusan hak saya nak buat ni lebih baik untuk saya, fi dini pada agama saya, khairul li fi dini wa ma'ashi dan kehidupan saya, wa aqibati amri dan akibat dan kesudahan urusan saya, ajilihi wa ajilihi yang sekarang dan yang akan datang. Faqdurhu li, maka tentukanlah ia untuk saya. Wa yassirhu li, dan permudahkan dia untuk saya. Kalau hak saya nak buat ni benda baik untuk diri saya, untuk agama saya, untuk kehidupan saya, untuk akhirat saya, maka tentukan benda ni jadi hak saya, menjadi milik saya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi, dan jika engkau mengetahui perkara yang saya nak ceburi, nak buat ni buruk bagi saya pada agama saya, kehidupan saya, akibat urusan saya yang segera dan yang akan datang, fasrifu anni, maka jauhkanlah ia daripada saya. Wasrifni anhu, dan jauhkan saya daripada dia. Waqdur ilal khair, dan tentu kat saya semua hak baik. Saya tak mau tentu hak buruk-buruk di mana saja saya berada. Jadi setelah kita berbincang sesuai tak sesuai, bermesyuarat dengan orang, minta pandangan orang, kita minta Allah Ta'ala pula pilih. Tanya Allah Ta'ala pula. Hadis kata, ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak akan kecewa orang yang beristikharah, tidak akan menyesal orang yang beristisyarah. Istikharah sembahyang istikharah, minta Allah pilih yang terbaik. Istisyarah, minta pendapat orang dalam mesyuarat. Orang nak kahwin, kena tanya orang macam mana pasangan ni bakal tunang dia ni, baik ke tak baik, dan tanya Allah Ta'ala melalui istikharah. Nak kerja pun begitu, nak buat rumah pun begitu. Saya ada 2-3 pilihan ni, nak buat tapak ni ke tapak tu, nak duduk kampung ni kan nak kampung tu. Tanya orang dulu. Pertama tanya jiran. Saya nak duduk kampung sekian, jiran hadap tepi tapak rumah saya tu bagus ke jahat? Depa kata tak saduk jiran tu memang jahat, tak berkawan dengan orang. Tikan nombor ekor tiap minggu. Kita tak saduk cari jiran lagu tu. Pi cari jiran hak pi semayang jemaah, hak bagus dengan orang, hak buat ibadat. Al-jar qabla ad-dar, cari jiran dulu sebelum cuba rumah di tempat itu. Tu kalau kita boleh pilih, kerja pun begitu juga. Maka kita dituntut istikharah, karena kemungkinan zahir kita nampak elok, belakangnya sebenarnya tak elok. Orang lelaki mempinang anak kita nampak bagus pakai jubah, biji tasbih besar penumbuk. Pergi beli di Wisma Yakin tu. Tasbih besar tu. Main duduk zikir depan kita. Nampak bagus, pergi nak terima buat menantu.
Pas kahwin tengoknya subuh gajah. Subuh pukul 9. Rupanya malas semayang. Dia main berlakon ya. Dia boleh berlakon, kita nampak zahir bagus. Belakang ni kita tak tahu. Orang nak main hutang kita. Oi, bagus main. Menangis minta hutang ni, Covid ni duit tak ada, main lah hutang sikit. Nanti lepas sebulan dua saya bayar. Resap merayuk dengan ayat tu. Nampak zahir bagus, masa nak minta hutang bagus. Lepas dapat hutang, lari tak main bayar. Kita pun kadang-kadang kena dengan kawan-kawan kita. Kita tahu. Masa nak hutang minta sebulan saya bayar. 10 tahun tak bayar. Lari terus. Kita tak tahu kelakuan di belakang lakonan mereka. Jadi kita ayat kami kata, boleh jadi kamu nampak bagus dah. Tapi Allah tahu dia tak bagus. Boleh jadi kamu nampak tak bagus, tapi Allah tahu dia bagus. Ada seorang perempuan dukung seorang anak kecil. Ini Nabi SAW cerita dalam hadis. Budak kecil itu duk menyusu dengan mak dia. Tiba-tiba lalu seorang lelaki yang pakai hebat, naik kenderaan mewah. Pakai zaman lah ni pakai kereta mahal ya. Kereta hak mahal. Mungkin kereta ada Rolls Royce ataupun kereta dia Porsche. Tu dia 500,000 beli. Pakai kot, pakai tie. Naik kereta diiringi oleh pengiring-pengiring yang ramai dan hebat. Mak dia tengah duk menyusu anak dia. Tengok orang berjalan tu hebat. Mak dia doa terus. Doa malam itu qadar. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah baby aku ni, anak aku kecil ni sedang menyusu ni macam kawan tu. Dia punya berkenan kat kawan tu pasal kaya raya. Pakaian mewah, kenderaan mewah, pekerja ramai. Boleh bayar gaji kat orang ramai. Orang kerja dengan dia ramai. Budak tu Allah Ta'ala takdir boleh bercakap. Tak sampai masa lagi. Budak tu berhenti minum susu mak dia. Budak dia doa, ya Allah jangan jadikan aku macam orang tu. Mak dia terkejut. Budak anak aku boleh bercakap. Baru dukung. Allah bagi satu perkara luar biasa kepada budak tu. Bercanggah dengan kehendak mak dia. Mak dia tengok lahiriah orang tu hebat. Lepas kawan tu lalu. Duk beberapa minit. Lalu pula seorang perempuan. Perempuan kalau lelaki tak perasan lah. Yang dipukul, diikat, diheret dan dipukul berkali-kali, ditibai oleh penguasa pada masa tu. Sambil heret, sambil katok, sambil heret, sambil tibai. Kau ni pencuri, mak tibai. Kau ni penzina, mak tibai. Kau ni pembohong, mak. Ditibai dengan sebab dituduh sebagai penjahat. Mak dia tengok orang tu kena katok, kena tibai. Doa, ya Allah jangan jadikan anak aku macam kawan tu. Budak tu dengar, budak tu cakap sekali lagi, ya Allah jadikan aku macam kawan tu. Budak ni bercanggah dengan mak dia. Lepas tu, mak dia pun heran. Aku nak anak aku jadi hebat macam orang pertama, anak aku tak mau. Aku tak mau jadi anak aku jahat macam orang kedua, anak aku nak tu pula. Last sekali dikenal pasti rupanya orang yang pertama itu orang jahat. Orang yang kedua tu orang baik. Orang pertama tu memang dia kaya, memang pakaian dia mahal, rumah dia mahal, kereta dia mahal, pekerja dia ramai. Tapi dia jahat, rasuah lah, pecah amanah lah, penipu lah. Semua duk kat dia. Cuma orang tak tahu dengan penampilan dia, orang nampak dia bagus.
Dengan gelaran dia, dengan pujian dia, dengan dia bercakap pandai, dia kempen elok, nampak bagus sebenarnya penjahat nombor satu. Sementara hak kedua tu bagus sungguh-sungguh tapi difitnah. Dituduh dengan tuduhan yang palsu, maka dia dihukum dan dijendera secara zalim. Kau pencuri, dia bukan pencuri, dia tak curi pun, tapi orang tuduh dia pencuri. Kau penzina, dia tak pernah berzina. Kau adalah penerima rasuah, dia tak terima rasuah. Hak kedua tu orang bagus tapi kena naya. Hak pertama jahat tapi berlakon baik. Hadis ni dicerita zaman dulu, zaman lah ada. Zaman lah ada, masa kempen nak jadi YB tu, kempen elok, menang tu. Dia tekan Islam cukup-cukup. Hak tu kadang-kadang pemimpin yang bukan Islam, masa dia tak menang, dia main makan kenduri rumah kita, buat tahlil, pakai lebih, buka puasa dengan kita. Lepas menang tu, dia buat benda-benda yang menyakitkan hati orang Islam. Bulan puasa boleh masuk buka puasa dengan orang Islam, hebat lah. Tapi dia tak Islam pun. Cara kempen. Tapi dia buat kerja untuk menekan dan menindas umat Islam. Zahir dia nampak bagus, pangkat besar, tapi dalam hati dia tak bagus kerana dia benci dan cari jalan untuk menindas orang Islam. Jadi hadis tu cerita ada orang tekat tengok zahir saja nampak hebat, tapi dalaman dia kotor dan buruk. Dan ada orang sebaliknya nampak zahir biasa lekeh, tapi dalamannya cantik, hatinya cantik, ikhlas, orang bagus. Berapa banyak orang jahat, rasuah lah apa semua, pakai mewah, kereta mewah, rumah mewah, tapi dia duduk dalam keadaan dosa. Dan berapa banyak orang yang dekat dengan Allah pakai lekeh, duduk biasa makan nasi ikan taman. Kawan makan nasi satu hidang RM1,000. Kawan ni makan nasi tambang kiat. Nasi tambang kiat. Kadang-kadang nasi dengan toyu. Ada tok guru saya pergi ziarah, dia makan nasi dengan rebus telur sebelah. Buka puasa sebelah telur rebus, makan sok sebelah telur rebus. Sehari sebiji telur ayam dia makan. Kita buka puasa sebelah mata. Sujud sembahyang maghrib terbelahak terkeluar kuah. Banyak kita buka puasa. Mayang tarawih tak ada nak habis, cara nak pergi jamban. 8 belah tu. Kita makan banyak terlajak. Dia orang alim, beramai banyak. Tapi kalau bulan puasa ni, 3 hari sekali khatam Quran. Sehari 10 juzuk dia baca Quran. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Sebulan ni 30 kali khatam. Sebulan 10 kali khatam. Pasal sehari 3 hari sekali khatam. Bulan tak puasa 5 hari sekali khatam. Sehari 5 juzuk, 6 juzuk. Duduk dia dengan Quran siang malam. Makan apa? Sehari telur ayam sebiji. Nasi buka puasa setengah. Nasi tu pun bila masak agak nak ni api tu nak bagi kering tu, ambil telur basuh-basuh, rendam masuk dalam nasi. Tutup. Saat ni nasi masak, telur tu pun masak. Separuh untuk buka puasa, separuh untuk makan sahur. RM1 pun tak habis. Kita buka puasa RM50. Ayam bakar lah. Chicken chop lah. Spaghetti lah. Hanu ni. Mayang tak tahu mana pun. Quran hari ni tak habis-habis. Orang lain dah 20 juzuk lebih lah. Kita duduk 3 juzuk tu tak habis-habis. Ibadat tak tahu mana kita. Makan banyak.
Jadi ada orang penampilan dia hebat, sebenarnya dia orang jahat, jauh daripada Allah. Ada orang sebaliknya. Jadi kita kadang-kadang mengukur manusia menurut pandangan zahir kita yang zahir. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kadang-kadang sebaliknya. Maka orang yang nak buat satu-satu projek, inginkan suatu hajat, kerja dia berusaha dengan cara yang betul. Saya nak duit, saya kerja dengan cara yang halal. Bukan saya cari duit cara yang haram. Saya berdoa supaya saya murah rezeki. Bekerja dengan kerja yang Allah redha. Berdoa dengan doa yang jujur dan ikhlas. Lepas tu dapat banyak mana yang tu baik sangka dengan Allah. Saya dah berusaha 100% dengan cara yang betul. Saya telah berdoa siang malam. Saya jauh daripada aktiviti yang haram. Saya jauh daripada cara kerja yang haram. Saya berdoa dengan cukup syarat-syarat doa. Fardu saya jaga, sunat saya buat, kelaku saya jaga. Tiba-tiba setelah saya berusaha dengan cara yang betul dan berdoa dengan cara yang baik, dapat tak seperti mana yang saya nak. Saya nak sehari RM1 dapat sehari 5 kupang. Saya nak sehari RM100 dapat sehari RM50. Pelajar gitu juga. Dia nak kebaikan, kejayaan dalam peperiksaan dan pengajian. Dia kena mengaji pulun. Dia kena buat nota, dia kena mengapai, dia kena mengulang, dia kena jaga ibadat, dia kena jaga semayang, dia kena jaga akhlak. Semua tu saya dah buat, jaga dah. Tapi periksa depan dan belakang selalu. Saya kena baik sangka dengan Allah setelah saya berusaha dengan cara yang betul. Dan berdoa dengan sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba dapat sebaliknya, mungkin ada hikmah di sebalik itu. Saya sebagai seorang petani, kerja saya pulun buat bedang dengan cara yang betul. Tabuk baja, semua racun, cabut rumput. Masa ni pergi semayang jemaah, masa ni pergi masuk bedang. Tiba-tiba mai hujung musim, tengok-tengok padi dia dapat sikit, orang lain dapat banyak. Hak tak semayang boleh serulung 20 gundi, hak semayang dapat 5 gundi. Mayang tak tinggal, masuk bendang pun rajin, doa dah, racun bumbuh dah semua, tapi dapat hasil yang tidak memuaskan. Allah sebut dalam Quran ayat depan mata kita. Boleh jadi kamu tak suka satu benda yang kamu tak suka itu lebih baik bagi kamu. Boleh jadi kamu suka satu benda sebenarnya hak kamu suka itu lebih buruk daripada kamu. Allah mengetahui kamu tidak tahu. Kerja kita berusaha dengan cara yang betul, bukan terlibat dengan yang haram, berdoa dengan cara yang betul dan berbaik sangka dengan Allah setelah hasil yang kita perolehi mungkin tak seperti yang kita harapkan. Orang sakit, kerja dia berubat, kerja dia pantang, kerja dia berdoa. Dia kata berubat dah, pantang dah, doa dah, sakit bukan kuih lega, kuih teruk lagi ada. Maka dia kena tengok ayat ni. Kamu tak suka sakit, mungkin sakit itu lebih baik bagi kamu. Kenapa lebih baik? Dia gugurkan dosa kamu, bersihkan dosa kamu yang lalu. Dia tambah pahala yang banyak, lagi sakit lagi banyak pahala. Dia penaik darjat kamu. Dan syurga yang indah sedang menanti kamu. Zahir kita nampak sakit ni tak bagus, sebenarnya sakit ni penyebab kita masuk syurga. Maka sebaliknya jadi bagus. Seorang perempuan mai jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, inni usra. Wahai Rasulullah, saya ni penyakit sawan. Bahasa Kedah kata gila khinzir. Saya kena penyakit gila khinzir ni. Sakit sawan. Doalah kepada Allah minta saya lega. Rasulullah SAW sabda kat dia, kalau kamu mau aku doa bagi kamu lega, aku boleh doa bagi kamu lega. Dan kalau kamu mau aku tak doa bagi kamu lega, tapi kamu dapat syurga. Rasulullah bagi dua pilihan. Nak lega sakit, syurga belum tentu. Atau nak sakit juga, tapi syurga confirm masuk. Maka dia pilih yang kedua. Saya nak masuk syurga. Cuma saya minta bila saya sakit,
tolong doa jangan sampai aurat saya terdedah. Sebab Rasulullah kata, kalau kamu sakit kamu tak lega, syurga sedang menanti kamu. Kalau kamu lega sakit, syurga belum tentu. Maka dia kata, biar sakit tapi kumpul masuk syurga. Maka Rasulullah pun berdoa supaya dia, kalau kena pula penyakit tu, aurat dia tidak terdedah sebagaimana yang dia minta. Maka perempuan tu masuk syurga. Jadi hadis ni menjadi satu panduan kepada orang sakit, kerja dia berusaha bagi lega. Pantang bagi betul. Makan ubat bagi ikut jadual. Usaha berubat dapat pahala, pergi beratuk di hospital, di klinik 3-4 jam dapat pahala, sakit dapat pahala, makan ubat dapat pahala, pantang dapat pahala, berdoa bagi lega dapat pahala. Lah kali mati masuk syurga. Pasal semua tu jadi pahala. Menjadikan dia boleh tabah dan sabar menghadapi sakit. Boleh jadi kamu tak suka sakit, sebenarnya sakit itu lebih baik bagi kamu kerana melipat gandakan pahala dan menggugurkan dan menghapuskan dosa dan menempah syurga yang indah yang tingkatnya tinggi. Maka kita, zahir kita kata, sakit pula dah. Hari itu satu jenis, ni dua jenis pula dah. Hari itu kecil manis, ni darah tinggi pula dah. Lepas tu jantung pula dah, buah pinggang pula dah. Kadang-kadang 8 penyakit kena. Boleh jadi kamu benci kepada penyakit, sebenarnya penyakit itu lebih baik bagi kamu kerana Allah nak bagi darjat yang indah. Allah Ta'ala sebut dan Nabi SAW sebut dalam hadis, asyad innallaha idza ahabba abdan, Allah bila dia kasih kepada seseorang, yusib minhu, Allah timpakan ujian berbentuk benda dia tak suka, musibah namanya. Innallaha idza habba 'abdan yusib minhu, Allah timpakan musibah dia. Kaya kita suka, kadang-kadang tak kaya susah. Boleh jadi kalau kamu kaya jadi sa'labah. Sa'labah masa susah bagus, kaya jadi jahat. Jadi kita tak tahu di sebalik apa yang kita dapat itu. Kerja kita berusaha, berdoa dan berbaik sangka kepada Allah. Setelah kita berusaha dan berdoa dapat yang mungkin kita tak suka, sebenarnya hak kita tak suka tu lebih baik bagi kita. Kita nak dapat suami, nak dapat isteri, kita doa yang baik, tiba-tiba dapat yang sebaliknya yang kita harapkan. Mungkin ada hikmah di sebalik itu. Ada orang berkahwin, ada anak, tiba-tiba tak dapat anak, dia tension. Jangan susah hati. Kalau dapat anak jadi penagih dadah, dapat anak jadi kawak, baik tak dapat anak, bagus. Macam cerita suratul Kahfi. Anak ni kalau besar dia jadi kapiak ni, mengkapiakkan mak ayah, maka dibunuh oleh Nabi Khidir. Dengan wahyu Allah bagi ke dia. Dapat anak jadi kapiak, ajak orang jadi kapiak, baik tak ada anak. Kalau dapat anak jadi bagus, taat mak ayah, taat pada Allah, tak apa. Kita tak tahu anak yang kita minta, yang kita nak tu nak jadi elok ke jadi jahat. Tiba-tiba Allah tak bagi. Maka di sebalik Allah tak bagi itu mungkin ada hikmah yang besar yang kita tak tahu. Jadi ayat ini merupakan satu panduan setelah kita berhajat satu-satu hajat, rezeki kah, suami kah, isteri kah, anak kah, cucu kah, nak kerja kah, nak rumah, nak apa, kerja kita berusaha, jangan terlibat dengan haram dalam usaha itu. Berdoa dengan syarat-syaratnya, jangan doa tak cukup syarat. Maka lebih pada itu tawakal ala Allah, serah pada Allah. Allah bagi A, kita minta B. Allah bagi B, kita minta A. Sedang kita berusaha dah, kita kena melihat kepada panduan ayat ini. Kerana ada ketika-ketika tertentu kamu suka satu benda, sebenarnya hak kamu suka tu tak elok. Hak kamu tak suka itulah yang elok. Kerana Allah Maha mengetahui, kamu tak tahu. Ayat 216 surah Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci satu benda, benda kamu benci itu lebih baik bagi kamu.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka satu benda, benda kamu suka itu lebih buruk bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Dalam syarah hikam kata, Sayyidina Nabi SAW berdoa minta kesejahteraan. Baginda pernah nak diracun oleh perempuan Yahudi. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali minta kepada Allah kesejahteraan. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, bagi kepada saya kesejahteraan dalam agama, dalam dunia, dalam akhirat. Tapi tiga orang tu mati kena bunuh. Sayyidina Umar pernah minta kesejahteraan, sihat wal afiat, sejahtera. Sayyidina Uthman pun sama, Sayyidina Ali pun sama. Dalam masa yang sama, mereka minta sejahtera, mereka mati kena bunuh. Zahirnya mati kena bunuh, sebenarnya itulah kesejahteraan menurut ilmu Allah yang sesuai bagi mereka. Menyebabkan mereka mati syahid. Zahirnya mati kena bunuh, tapi sebenarnya mereka dapat darjat syuhada. Zahir dia nampak tak elok, tapi sebenarnya hak tu hak elok. Jadi kita dituntut minta kesejahteraan dalam semua perkara. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Pada agama, pada dunia, pada akhirat. Bagi kesejahteraan, bagi kebahagiaan, bagi benda elok. Tiba-tiba kena juga tak elok. Minta sihat, sakit juga. Minta murah rezeki, kadang hutang juga. Minta hati tenang, kadang serabut sedih juga. Allah Ta'ala bagi kadang-kadang kerana nak mengangkat darjat, menghapuskan dosa, menambah pahala. Yang mungkin kita tak tahu di sebalik apa yang Allah bagi itu ada hikmah yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan antara sesuatu, antara keduanya itu secara main-main, secara sia-sia. Semua ada hikmah. Dalam syarah hikam juga disebutkan iqadul himam. Ada orang dia duduk dalam masalah rezeki, masalah kehidupan, maka dia rajin berdoa minta Allah tolong dia bagi menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Mungkin masalah sakit, mungkin masalah rezeki, mungkin masalah kehidupan, tapi tak mau nak selesai. Minta bagi hilang, tak hilang-hilang. Maka ditanya kepada Allah, mungkin cerita tu daripada hadis. Kenapa hamba-Mu si fulan duduk dalam masalah, dia doa engkau tak selesai-selesaikan masalah dia. Allah Ta'ala jawab dalam hadis Qudsi, kerana aku suka mendengar suara rintihan suaranya. Aku bagi dia duduk dalam masalah kerana aku suka doa dia duduk baca kat aku. Lagi banyak masalah dia dah memiliki, lagi banyak kerintihan dan doa. Doa dia duduk baca, minta Allah bantu menyelesaikan masalah. Aku suka suara dia. Suka sikap dia, permohonan dia. Aku sayang kat dia. Aku bagi masalah lagi supaya dia doa kat aku tak putus-putus. Maka kita lah ni duduk dalam masalah COVID, hari-hari kena doa. Doa minta kita tak kena COVID. Minta selesai secepat mungkin. Sampai Allah tak makbul lagi, minta selesai, tak selesai-selesai. Jangan putus asa. Kerja kita doa. Allah suka orang yang banyak berdoa. Hadis kata Allah benci orang yang malas, yang tak mau berdoa. Orang tak mau berdoa ni orang sombong. Innal ladzi nastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang takabur daripada ibadat kepada aku, yang ni daripada berdoa kepada aku. Allah suka orang yang banyak berdoa. Allah tak suka orang yang malas doa. Maka kerja buat kita, sihat ke sakit, doa tak boleh tinggal. Ada doa pagi, doa petang, doa makan, doa tidur, doa masuk jamban, keluar jamban, doa naik kenderaan. Doa ni lagi banyak baca, lagi Allah suka. Terutama orang duduk dalam susah. Allah amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang boleh makbulkan doa ketika seorang itu susah? Seorang lelaki duduk di Qahirah, telefon kawan dia, aku kena jemput pergi baca khutbah tempat hang ni, tempat dia di Luxor, tapi kena naik kapal terbang. Macam kita duduk Elok Start, nak kena baca khutbah di Kuala Lumpur, kena naik kapal terbang.
naik kereta jenuh. Maka dia kata aku kena jemput baca khutbah tempat hang. Aku naik kapal terbang pagi, malam, lepas tu pagi mungkin sampai. Kalau hang ada dekat tu, pergilah kita jumpa di, pergi ambil aku di airport, hantar pergi masjid tu, pas sembahyang subuh, hantar aku balik. Kawan tu kata, tak apa, aku sambut hang di airport. Dia pun beli tiket naik kapal terbang pergi. Turun-turun kau tu ambil pergi airport, pergi. Sebelum subuh, dia masuk masjid. Lagi nak memang subuh jadi imam Mungkin ada tazkirah ke apa, wallahualam. Ada seorang lelaki duduk seorang-seorang dalam masjid, duduk angkat tangan baca doa. Ya Allah, ya Tuhan aku, tolong mari cari jalan selesai masalah aku. Bini aku sakit teruk, nak operate saya pukul 9 pagi esok. Sampailah aku tak ada duit lagi. Duk doa, seorang-seorang cakap bahasa Arab, dia faham. Kita kalau kita doa bahasa Melayu, kita faham. Kita masuk nak sembahyang sunat tahiyat masjid, tiba-tiba orang duk doa, angkat tangan sampai tinggi, duk baca doa sungguh-sungguh, berkeriau, menangis. Kita pun heran. Dia nak sembahyang tahiyat masjid, tak jadi. Lah kali dia pergi tanya dia, awak hang duk doa ni masalah apa? Dia pun habaq, bini saya sakit teruk, doktor nak operate, duit tak ada nak bayar. Sampailah tak ada duit ni. Lepas tu, saya hanya main duduk dalam masjid ni, duduk doa lagu ni lah. Lepas tu kawan hak jadi tu imam tu kata, aku dengar hang doa tadi, aku pun tak ada semayang. Kesian kat hang. Tu aku nak tanya bagi terperinci masalah apa yang hang hadapi. Masalah dia, saya tak ada duit, nak operate pukul 9 tu. Pukul 9 sekali ni pagi nak operate dah. Lah ni sebelum subuh pukul 5 pagi tak ada duit ni. Saya usah hati, jadi saya doa ni waktu tahajud ni, kok Allah makbul. Kawan tu kata, aku dengar kesian kat hang. Berapa harga nak kena operate ni? RM15,400. Duit Mesir lah. RM15,000, 15 genih. RM15,400. RM15,000 duit Mesir, duit kita berapa? RM1 kita, RM4 dia apa? Lebih kurang duit kita RM2-3,000 tu lah. RM15,000 bagi 4, RM6,000, RM4,000 duit kita. Jadi nilai doktor nak nak tu RM4,000. Duit Malaysia, duit di sana RM15,400. Aku tak ada banyak tu. Dia kata, aku tengok hang kesian, tapi aku nak tolong aku pun tak ada duit. Aku doa Allah makbul lah hajat hang tu secepat mungkin. Kut-kut lah Allah makbul. Sebab hang duduk dalam susah sungguh-sungguh, dan hang tengok doa memang khusyuk sungguh ni. Aku tolong tumpang doa juga, minta Allah selesaikan masalah hang secepat mungkin. Habis selesai masalah. Dah pukul 5, contoh 5 pagi. Pukul 6 masuk subuh, orang pakat mai sembahyang jemaah. Tu imam hak mai import jauh tadi pun jadi imam. Habis sembahyang, seorang jemaah tu main pegang plastik, ada duit dalam tu. So, aku suka mayang belakang hang jadi makmum hang. Aku nak minta tolong hang sikit boleh tak? Awak apa? Ni aku ada zakat ni. Aku minta tolong hang kok bagi kat orang hak susah nak perlukan duit. Banyak mana duit ni? RM15,400. Tak lebih 1 sen, tak kurang 1 sen daripada hajat lelaki tadi. Yang lelaki tadi duduk tepi tiang. Dah sembahyang jemaah sekali. Dia sembang dengan tu imam tadi. Lelaki tadi tak tahu apa. Duduk belakang masjid, duduk sah belakang. Duduk sanak di dinding, duduk susah hati. Dia pun panggil. Hang mai sini Ustaz. Kau duduk. Hang cerita Ustaz masalah hang kat aku. Kawan ni bila kawan ni tengok duit tu, subhanallah, dia terkejut. Dia terkejut, kawan bagi duit tu kata pasal apa? Sekejap lagi hang tahu. Hang tunggu Ustaz. Dia panggil kawan tu mai. Hang tolong cerita masalah hang. Kawan tu kata cerita berapa kali. So tadi cerita dah. Hang cerita sekali lagi depan kawan ni, bagi dia ni tahu. Dia pun cerita, bini saya sakit pukul 9 lagi nak kena operate, duit tak ada nak bayar. Banyak mana nak kena bayar? Cuba cerita ke dia. RM15,400. Terkejut kawan ni. Kawan hak bagi duit terkejut. Tu imam tadi terkejut. Kawan tu pun terkejut. Pasal apa? Dia doa pukul 5 pagi, Allah makbul pukul 6 pagi.
Allah hantar seorang hamba Allah mai bagi zakat, nilai dia tak lebih tak kurang daripada apa yang dia sebut. Kisah itu benar-benar berlaku, disebutkan berlaku di Mesir. Ada orang berdoa, Allah Ta'ala tunjuk makbul depan mata dia. Lebih 1 sen pun tak, kurang 1 sen pun tak. Kawan saya Habib Ali duduk Kuala Lumpur ni, dia pergi ke Mekah buat umrah. Sampai di Mekah dapat panggilan telefon, dapat bagi tahu kata periksa dia kena mengulang 1 ataupun 2 pelajaran. Jadi dia nak kena balik, pergi dengan kapal laut, nak kena balik segera. Bila nak balik segera, pergi tengok tiket. 600 riyal kena bayar. 600 ni mahal. Tapi terpaksa kena balik sebab periksa. Pergi ziarah Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Makan nasi dengan dia. Dalam hati dia, aku tak ada duit ni nak balik. Nilai dia 600. Nak minta kat dia tak gamak. Tapi makan dengan dia, ambil berkat dia, ziarah dia. Dekat nak balik, Tok Guru tu bagi kat sampul ke dia. Nah, hadiah kat hang. Buka-buka 600 riyal. 1 sen tak lebih, 1 sen tak kurang. Dia berhajat nak buka mulut, nak habang tu tak gamak. Tapi Tok Guru tu macam tahu dia berhajat nilai tu. Bagi kat dia, pergi beli tiket, balik periksa tu. Ni cerita daripada dia, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, yang dalam Yahanana dulu ni. Ada di Kuala Lumpur ni. Tu kawan saya. Dia cerita kat saya. Jadi cerita dia ada orang-orang tertentu yang berdoa dalam hati, berdoa dengan mulut dia. Allah Ta'ala hantar penyelesaian melalui orang-orang tertentu yang Allah pilih. Jadi kerja kita berdoa siang malam supaya kita dapat kebaikan siang malam, jauh daripada keburukan siang malam. Tiba-tiba kena juga kadang-kadang, maka berbaik sangka boleh jadi berlaku sebaliknya. Yang kita harap, yang kita nampak elok sebenarnya tak elok, yang kita nampak tak elok sebenarnya elok di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sisi kita sebaliknya. Ayat berapa ayat ni? 216 surah Al-Baqarah. Panjanglah, kita berhenti tanya dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.